kecualikan. Untuk buka current account Bank Islam, ada initial deposit RM1,000 tapi kita kecualikan. Tak perlu bawa RM1,000. Okey, cuma letaklah duit, letaklah RM100. Kata nak buat rekod. So letaklah RM100 sebab hari sekali kita dah ada satu rekod transaksi dalam akaun. Lepas tu nak keluar-keluarlah. Yang penting kita ada rekod. Okey, kalau dah keluar jadi 2 transaksi. Sebab kita kata nak mulakan rekod yang baik. Jadi salah satunya rekod kewangan lah, rekod akaun. Tidak semestinya kita kata hari-hari kena masuk. Tak. Kita planning lah. Mungkin seminggu sekali. Kan? Setiap hujung minggu, hari Jumaat ke, kita pergi masukkan duit. Tapi kalau nak guna, keluarkan je lah. Minggu depan pula Jumaat. Tapi tiba-tiba, biasa kita kata dapat sehari RM1,000 pendapatan kita. So seminggu dah RM5,000. Tolak kos dan sebagainya, bersih kita kata RM3,000. So hujung minggu tu masuklah RM3,000. Kata nak masuk RM3,000, masuklah RM2,000. So minggu depan pula. Sebab kalau kita simpan duit banyak-banyak kat rumah pun bahaya juga. Bahaya apa? Satu takut ketirisan. Apa maksud ketirisan? Kita berniaga tanpa rekod yang betul, duit perniagaan kita tu, kita mengguna juga untuk kita punya kehidupan. Itu kadang-kadang ada benda tak betul lah. Boleh guna. Tak salah. Cuma kena rekod betul-betul. Contoh, kita berniaga ini dapat RM100 profit. Dah tolak kos semulah RM100. Okay, tu RM100 tu kita punya income kita. Dan kita nak kena asingkan RM100 ni berapa yang kita nak gunakan untuk modal perniagaan kita semula. Berapa yang kita nak guna untuk kehidupan kita. Kena asing lah. Ni tak. Dapat 100 ni lah beli pamper. Dapat 100 ni lah nak beli aiskrim anak. Ini pakai ambil je. Lepas tu tak rekod. Sekali hujung minggu, rasa minggu ni banyak sale, income. Tapi duit tak ada. Tiris. Itu maksud ketirisan lah. Sebab tu kita guna, kita rekod betul-betul berapa. At least kita ada rekod yang baik. Okay, baik. Nombor 11, bolehkah memohon sekiranya terdapat tunggakan bil Astro, Maxis dan lain-lain. Kita akan cek juga. Selain pada sikris bank negara yang mana tidak bersifat bank, dia akan masuk satu lagi sistem iaitu Trade Reference Exposure. Okay, yang bersifat bil-bil ni lah. Anda dah guna Astro. Okay, dah guna tengok cerita sedap-sedap movie. Sebab PKP tak ada keluar. Dapat cerita dengan layan cerita bagus. Tiba-tiba sampai bil tak bayar. Bila tak bayar dia masuk dalam sistem. Kawan-kawan yang lain berhati-hati, saya punya pelanggan ni tengok cerita sedap-sedap tapi tak bayar. Dia masuk dalam sistem. Jadi orang lain pun bila anda nak langgan, dia ni dah pernah langgan Astro tak bayar ni, hati-hati ni. So tak ambil. Sama juga Astro ke Maxis ke dan lain-lain lah. Dia akan masukkan dalam sistem juga. That's why macam sekarang saya difahamkan kalau telco, kalau anda pernah ada hutang Maxis, tiba-tiba nak pergi buka yang Celcom pula, dia akan check. Kalau ada sangkut itu, tak lepas. Saya difahamkan macam tu, yang terbaru. Tak pastilah. Okay, tu maksud dia. Kena hati-hatilah. Kita maksimum RM1,000. Lebih RM1,000 kita tak terima. Jadi kita nasihatkan supaya bayarlah. Okay, bayar dulu. Sebab kita dah guna manfaat. Jadi kita kena bayarlah. Kan? Baik. Nombor 12, bolehkah syarikat PLT atau senior berhad memohon? Awal-awal tadi saya dah beritahu, bangkit hanya untuk milikan tunggal, sole prop dan perkongsian biasa sahaja. Minta maaf, senior berhad dengan PLT tak boleh. Sebab dah level lain, liga lain. Okay, sementara ni untuk milikan tunggal dan perkongsian biasa sahaja. Okay, baik. Nombor 13, sekiranya peminjam meninggal dunia, adakah waris perlu membayar balik pinjaman? Bila meninggal, waris tidak perlu bayar. Tetapi, kena maklumkan kematian kepada pihak bank. Okay, dia tak perlu bayar tapi kena maklumkan. Cuma kami di Bank Islam, kami kena bawa kepada jawatan kuasa untuk memberitahu dan memohon pelepasan dan sebagainya lah. Mungkin kami kena cari duit lain untuk nak top up dan pinjaman tadi. Okay, itu kami buat. Cuma waris kena maklumkan. Kami tak nak nanti tiba masuk surat khabar, peminjam bangkit si A ni tak bayar bangkit. Lepas tu barulah ayah dia ke telefon. Anak dia ni peminjam bangkit. Dah 3 bulan meninggal. Mana kita tahu kan? Kecuali kalau artis ke apa, tak payah beritahu. Keluar satu dunia tahu kan? Tapi kalau kita ni tak tahu. Jadi kena maklumkan lah. Kalau tak maklum kami tak tahu. Kan? Itu maksud dia. Okay, baik. Alhamdulillah saya dah habis
perkongsian berkenaan bangkit. Soalan Lazim pun kita dah pergi. So saya stop saya punya sharing dahulu. Kita akan start baca di ruangan message ataupun chat kat bawah. Saya nampak ada beberapa yang dah masuk tadi tu. Okay, sementara tu kalau ada yang nak bertanya boleh unmute, boleh terus tanyalah. Okay, baik. Yang pertama soalannya, company Sdn Bhd. Okey, Sdn Bhd saya dah beritahu awal tadi. Sdn Bhd minta maaf, tak boleh. Sdn Bhd dia kena pergi kepada PKS lah. Okey. Baik, yang nombor 2 ni dia bagi apa tanda tu saya tak faham. Okey, yang ketiga ni, permohonan ni ada due date tak? Okey, buat masa sekarang tak ada due date. Selagi mana kami ada dana ni, kami akan teruskan. Kalau dah habis nanti, kita tak tawarkan lah. Sebab kita punya batch pertama, kedua, ketiga dah start bayar balik dah. Dia dah start rolling dah. Kan? Jadi insyaAllah diteruskanlah. Okey. Tak ada harapan, ada sikris. Okey. Kalau sikris ni, tak betul kan cakap tak ada harapan. Kami dah bagi harapan dah. Harapan kami, maksimum 2 bulan tunggakan masih boleh terima. Maksudnya ada harapan. Statement tu kurang tepat tu kalau tak ada harapan. Masih ada harapan. Okey. Maksimum 2 bulan tunggakan. Kalau 3, kena settlekan dululah sebulan tu. So kami kena check maksimum 2 bulan tunggakan sahaja. Okey. So saya jelas lah. Ada harapan tu, bukan tak ada harapan. Ada harapan. Okey. Kalau tak ada rekod sikris atau rekod bank, boleh apply? Boleh. Boleh apply. Cuma kami akan lihat dari segi business plan tadilah. Perniagaan anda tu apa yang anda nak buat. Kan? So, macam saya cakap tadi lah. Business apa, siapa kompetitor kita, profit kita macam mana, cost kita macam mana. So, cash flow kita bila start yang akan positif. Semua tu akan diambil kira. Okay, kita akan tengok. Okay, baik. Alright. SSM baru 2 bulan. Okey, SSM baru 2 bulan minta maaf sebab kena tunggu lagi 4 bulan. Bulan ke-7 nanti baru boleh start apply. Sebab kami nak yang 6 bulan. 6 bulan dah berniaga, bulan ke-7 tu boleh start mohon. Okey. InsyaAllah boleh start dulu sambil-sambil orang kata menghasilkan jualan yang terbaik dahulu. At least 4 bulan tu kita dah ada rekod yang cantik. So berniaga dulu slow-slow. Okey, baik. Masuk dalam itu kira sikris. Tak, AKPK lain, sikris lain. AKPK tu program khas untuk nak settlekan segala kita. Assalamualaikum Tuan. Waalaikumsalam. Ya, siapa ni? Abang Didi. Saya nak tanya, macam saya tak pernah buat loan, tapi saya nak cuba try buat loan sebab saya dah 2 tahun. Saya mohon-mohon tapi tak dapat sebab account company baru je buat. Okey, yang tak ada rekod macam saya baru cakap, kita tengok satu SSM tu dah kena 6 bulan. Bulan ke-7 baru boleh start apply lah. Tak kisah, baru tak masalah. Jadi kita start niaga dulu. Dalam masa 4 bulan, 5 bulan ni, at least kita boleh createkan kita punya pendapatan dahulu. Sebab dalam borang permohonan nanti kita perlukan maklumat tersebut. Berapa kita punya pendapatan selama 6 bulan tadi tu. Okay, that's why kita bina dulu. Tak ada masalah, slow-slow. Okey, terima kasih Tuan. Sama-sama. Alright. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya, Kak Habibah. Ya, macam saya guna 2 akaun, satu personal, satu company. Cause customer tu ada yang dia tak ada akaun, let's say kata Maybank lah, dia kata macam kata puan ada tak akaun Maybank? Macam Maybank saya personal. Kalau company punya lain. So kalau saya, maksudnya kalau saya nak submit bank punya statement tu dua-dua bank ke ataupun yang Okey, baik, faham. Sekarang ni akaun bisnes yang mana yang akak guna? Kalau akaun current semasa yang akak guna tu akaun Harimau tadi tu, so bagilah akaun statement bank Harimau tu. Tapi yang kalau guna personal saving, kalau personal bagi yang personal tu. Sebab kita nak tengok rekod tu. Sebab dua-dua guna. Kalau dua-dua guna kena bagi dua-dua lah. Sebab kita nak mengesahkan pendapatan tu. Okey, terima kasih. Sebab dalam borang permohonan anda kena nyatakan berapa pendapatan. Of course dia tak akan tally dengan akaun. Sebab tak semua yang kita akan masuk dalam akaun. Tapi sebagai supporting. Jadi kita nak kena tengok semua. Okay, baik. Baru berniaga Ogos 2020 tahun lepas lah. So boleh. SSM bulan 5 tahun ini. Bulan 5 belum lagi lah. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bulan 11. Boleh lah kalau dah 6 bulan. Bulan 5, bulan 11 boleh mohon lah. Baru dah start SSM. Okey, baru dah start SSM.
Itulah kena berniaga sulu-sulu dahulu. Sebab memang itulah syarat yang kami tetapkan buat masa ni lah. Sebab memang kita nak membantu kalau boleh semua orang, semua usahawan. Tapi kami pun terhad. That's why kami ada kriteria tertentu. Jadi kita bantu yang menepati kriteria ini dahululah. Mungkin selepas ni kita punya dana pun kata dah besar, mungkin kita akan buka lagi. Cuma buat masa sekarang, memang dana kami akan terhad lah. Jadi kita tak boleh nak bantu semua orang. At least ada sebahagian yang boleh kami bantu. Okey, baik. Syarat B40 mohon penjelasan. Okey, kalau anda kategori B40 berdasarkan pendapatan, boleh memohonlah. B40 ni berdasarkan pendapatan. Kalau baru-baru ni pun di The Star pun ada keluarkan. Okey. B40 ni berapa? So average-nya kalau dekat Malaysia sekarang ni national wide punya B40 kita ambil kira lah. Jangan ambil kira by state, kerana by state tu berbeza-beza. Okey. Kalau B40 sekarang pendapatan isi rumah. Isi rumah ni sekeluarga lah, bukan kita seorang. Berapa ribu? Ada yang 4,000 kan, 3840 lebih kurang macam tu. Okey, maksudnya itu B40. Tapi lebih pada tu ada jadi M40. Lebih pada tu lagi jadi T20. Jadi B40 ni pendapatan isi rumah. So boleh refer balik lah pendapatan isi rumah kita tu berapa. Okey, itu maksud dia lah. Baik. Nak setting tempat niaga yang baru boleh, asalkan tadilah dah berniaga 6 bulan, ada SSM, so boleh. Rekod sikis 5 bulan tahun lepas semua merah. Yang bulan tahun ni 7 bulan sampai bulan semua okey. So boleh lah sebab kita tengok yang terakhir ni. Kalau yang lepas tu jangan tahun lepas, kan? Sekarang ni dia tengok yang terkini. Maksudnya ni sekarang bulan 11. Bulan 11 belum keluar lagi rekod bulan 10. Okey. Bulan 10 sampai bulan 9 tahun lepas. Bulan 9 tu berapa kita punya tu? Kalau bulan 9 ni yang tak baik, tak boleh lah. Tapi kalau bulan 9, bulan 8, bulan 7 ni 000, okey lah. Yang kita masalah tadi yang awal-awal dulu. Sekarang kita nak tengok yang terkini. Okey, yang tadi tu lebih kepada yang tahun lepas, cuma kita tengok merit point lah. Okay, baik. Baik, seterusnya macam mana nak mohon. Okey, macam mana nak mohon nanti boleh berhubung dengan Perdasama dan boleh merujuk juga kepada tim EDC Hope lah. Okey, sebab borang permohonan, borang-borang akan diberi oleh kita punya kawan-kawan lah. Sebab kita tidak beri melalui cawangan. Sebab pergi ke melalui cawangan memang tak adalah bangkit ni. Kita melalui rakan pelaksana. Okey, melalui rakan pelaksana saja. So nanti borang-borang akan dikongsi lah. Okey. Alright. So M40 tak layak lah sebab kita kata B40. So M40 ni dah level lain. Pendapatan ni dah besar. Okay. Sebab dia berdasarkan pendapatan. Alright. So M40 buat masa sekarang tak layak lah. M40 tu dia dah boleh pergi kepada PKS dah. Okay. Baik. Untuk dapatkan pinjaman 20K syarat. Syarat dia sama saja yang lain. Tanya pendapatan kita berapa. Rekod fikir kita. Okey kita okey. Dia sama je syarat dia. Okay. Dan kita punya maksudnya, untuk dapat 20,000 ni kena pastikan yang kita punya pendapatan dia, baki lebihan komitmen kita tu mencukupi untuk nak membayar semula. Saya bagi contoh tadi, katalah 1,500, tolak tekun, tolak amanah ikhtiar, tolak PTPTN, tolak kereta, tolak rumah, masih berbaki 600. Bila baki 600, masih boleh lagi mohon 20,000 sebab sebulan untuk bayar bangkit adalah RM556. Bolehlah. Tapi kalau lepas tolak hanya berbaki RM100. So memang tak lepas lah 20,000. Itu maksud dia. Okey, baik. Cik Azman pun dah share lah nombor telefon tu, boleh hubungilah. Alright. Okey, AKPK ni buat masa sekarang memang kita tak benarkan sebab dia kena settlekan AKPK tu sebab dia dah dalam program khas Bank Negara Malaysia. Okey. Kita tak nak menambah lagi bebanan. Kena settlekan dululah. Sebab dia pun ada syarat-syarat tertentu juga AKPK ni. Sebab AKPK ni memang program khas di bawah Bank Negara Malaysia. Jadi kena settlekan itu dululah. Kita tak nak tambahkan lagi bebanan anda. Okay. InsyaAllah dah settle. Nanti bolehlah join balik. Boleh mohon balik. Tak ada masalah. Okay, baik. So saya harap jelas dah nampak tak ada dah soalan kat situ. Okey, apa-apa persoalan boleh menghubungi pihak Perdasama Selangor, boleh menghubungi EDC Hope. Nombor pun dah di-share tu. Okey, baik. Jadi untuk itu saya ucapkan terima kasih kepada semua daripada Perdasama Selangor, daripada EDC Hope, rakan-rakan daripada Bank Islam dan seterusnya kepada usahawan-usahawan yang
sudi mendengar saya punya perkongsian pada tengah hari inilah. Okey, terima kasih. Saya mohon maaf atas segala kekurangan, kelemahan sepanjang saya mengendalikan sesi hari inilah. Okey, saya mendoakan semoga perniagaan anda terus berkembang maju. Tidak kiralah anda mohon ke, anda tidak mohon ke, mohon tak lulus ke ataupun mohon lulus ke, saya tetap mendoakan semoga semua perniagaan anda terus berkembang, terus maju. Mudah-mudahan kita dah kembali normal, ekonomi dah start semula. Mudah-mudahan orang pun pelanggan-pelanggan kita dah kembali lah. Okey. Jadi untuk itu terima kasih semua. Saya kembali kepada Encik Wan Danan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Okey, terima kasih kepada Encik Muhammad Izwadi, iaitu pengerusi kanan bahagian perangkuman kewangan Bank Islam. Okey. Di sini saya ingin tamatkanlah taklimat pembiayaan mikro dan IKS bersama Bank Islam Malaysia Berhad. Saya ucapkan terima kasih kepada semua yang membenarkan saya untuk sorry. Assalamualaikum semua. Terima kasih di atas perhatian dan bersama-sama kami pada petang ini untuk mendengar taklimat yang telah disampaikan oleh Cik Aswadi. Sekiranya ada apa-apa pertanyaan, mungkin saya nak tanya satu soalan kepada Cik Aswadi. Mungkin sekiranya ahli-ahli di sini yang berminat ataupun merasakan apa yang telah diberi tahu tadi dan mereka merasakan syarikat mereka layak, bolehkah mereka bergabung di bawah Perdasama dan kita satukan dan kita hantar submission untuk permohonan pinjaman tersebut? Okay, baik. Terima kasih Cik Masyur. Okay, baik. Untuk yang isu ni, saya rasa nanti boleh bincang dengan pihak tim EDC Hope lah. Okay, sebab kami menyerahkan pelaksana EDC Hope. Maksudnya nanti mungkin boleh kumpul-kumpul bagi kepada EDC Hope macam mana yang untuk submit kepada kami. Sebab kami hanya akan proses yang mana yang dah complete. So kita ada beberapa dokumen tu, pastikan yang complete, baru submit lah. Kita tak nak ada yang tercicir, nanti mungkin kita minta 6 bulan, ada yang bagi 3 bulan, ada yang tak isi borang tu, ada tak isi borang ni. Okay, jadi supaya kita kumpulkan, bagi EDC Hope akan check, complete semua, baru submit kepada kami. Dan kami akan start proses lah yang dah complete. Okay. Ya, betul tu Cik Masyur. Okey, saya Azman Bidin kat sini. So sebab tu sebelum ni saya juga berurusan sebelum kita adakan sesi pada kali ini, kita memang sarankan supaya Perdasama, sebab Perdasama ini merupakan satu persatuan yang menggabungkan semua pengusaha-pengusaha dan pedagang-pedagang ataupun usahawan-usahawan di bawah jaringan. Jadi saya juga of course JK Pusat dan juga ahli Selangor. Jadi that's why kita melalui jaringan kita, sebab kami sebagai rakan pelaksana akan melakukan saringan. Sebab kita tidak mahu yang berlaku hanya submit sebab banyak daripada contoh-contoh soalan tadi tu banyak lagi dari segi kita perlu borang tak lengkap ke apa semua, kita kena follow up sebenarnya pada mereka-mereka lah. Jadi tak ada masalah. Kita akan berhubung, Cik Masyur maupun YDP sendiri, Cik Azman Nizam, kita mungkin boleh adakan satu sesi penerangan jelas. Saya selaku orang kata rakan pelaksana Cik Maker bagi pihak Bank Islam ni akan tolong uruskan, kita aturkan, kita kumpul, dan bila sampai ke pihak kami akan saringkan. Sebab dia punya transition proses tu kita tak nak hantar banyak, nanti sampai kat Bank Islam pun kena hantar balik. Jadi 2-3 kali kerja. Itu pada kami. Saya rasa itu jugalah salah satu objektif rakan pelaksana dilantik mewakili Bank Islam. Saya rasa shouldn't be a problem lah. Kita boleh jumpa dan juga kita create macam mana kita nak kumpulkan dan bagi briefing, nak isi borang tu apa semua, termasuk yang paling kritikal usahawan kita, business plan. Business plan tu memang sebahagian daripada orang kata kritikal punya isu jugalah. Jadi kita akan terangkan secara detail supaya at least sampai kabar Islam tu orang kata tunggu lulus je. Itu saja. Baik, terima kasih Cik Azman Bidin kerana memberi penjelasan tadi. InsyaAllah kita sama-sama nanti akan membantu kepada peminjam-peminjam yang ingin buat permohonan untuk mendapatkan inisiatif yang begitu baik sekali yang telah di condos to Bank Islam
kerana membuat satu program bangkit ini untuk membantu usahawan-usahawan kita. Jadi kita ambillah peluang ini dan sama-samalah kita cuba bantu antara satu sama lain untuk menjadi usahawan yang berjaya, insya-Allah. Terima kasih semua. InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi